Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد sidang Jumat yang dihormati sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, usaha mengerjakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kalam atau percakapan itu banyak dan berlainan daripada tempat ke tempat, majlis ke majlis, dan daripada pekat manusia. Kalau begitu kecep kita dalam sehari semalam bermacam-macam, berbagai-bagai tajuk. Tapi sebaik-baik cakapan ialah perkara-perkara yang membebaskan kita daripada api neraka dan memasukkan kita, menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dia panggil sebaik-baik cakapan dalam hidup kita. Dengan makna apabila kalam tidak bersangkut paut dengan butung kita atau celaka kita, maka kalam itu tidak ada faedah bagi kita. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kalau gitu dengarkan dan bukalah telinga kita, bukakanlah mata kita, dan lebih besar sekalinya bukakanlah mata hati kita, basirah dalam hati kita. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, siapa hati di kalangan kita suka nak bui Tuhan tunai hajat-hajat dia? Siapa hati di kalangan kita suka nak selamat, nak jauh dari papaan ataupun kemiskinan? Siapa hati di kalangan kita suka nak beri Tuhan memurahkan rezeki dia dan buka pintu rezeki kepada dia? Dan siapakah di kalangan kita sidang Jumat yang dihormati sekalian suka nak dapat sebanyak mungkin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan siapakah di kalangan kita suka nak dapat kebajikan yang begitu besar dan banyak untuk hipun dalam surat amalan dia? Dan siapakah di kalangan kita sidang Jumat yang dihormati sekalian suka nak dapat pertolongan Nabi dan syafaat Nabi akhirat kelak? Dan siapa di kalangan kita suka nak beri Tuhan ampun dosa-dosa dia yang begitu banyak? Dan siapa di kalangan kita sidang Jumat yang dihormati sekalian suka nak beri Tuhan memberkati dalam hidupnya? Siapa lagi di kalangan kita suka
nak bui hati dia masih hidup cerah cuaca, ada cahaya dan hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di kalangan kita yang suka nak bui Tuhan terima doa ya, doa dia? Siapa lagi di kalangan kita suka nak bui kaki dia tetap dan tegap kemah apabila dia titi sirat di akhirat kelak, sehingga sampai kepada pintu syurga? Siapa di kalangan kita sidang Jumaat yang dihormati sekalian suka nak bui Nabi kasih dan cinta kepada dia? Dan maklum, siapa yang Nabi kasih kepadanya, maka serta Nabi di akhirat kelak syurga yang begitu tingginya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, siapa lagi di kalangan kita suka nak dapat pahala sedekah setiap hari yang begitu banyaknya? Siapa lagi di kalangan kita suka dan mau nak selamat diri dia, menyelamatkan diri dia daripada api neraka? Siapa lagi di kalangan kita suka nak masuk syurga dan dapat nikmat-nikmat di dalamnya? Siapa lagi di kalangan kita sidang Jumaat yang dihormati sekalian suka nak dapat martabat yang begitu tinggi dalam syurga, bukan masuk syurga biasa, bukan dapat tempat yang begitu tinggi dalam syurga kelak? Siapa lagi di kalangan kita suka nak dapat berita baik bahawa kamu, hei seorang ni, daripada golongan ahli syurga sebelum roh nak keluar daripada tubuh badan dia? Siapa di kalangan kita suka nak selamat daripada susah payah dan haru-hara di pada mahsyar hari kiamat kelak? Siapa lagi di kalangan kita suka nak bui Nabi berdoa kepada dia? Siapa lagi di kalangan kita suka nak hidup dalam senang, mudah, tak akan dapat serabut malaikat terbuka, ada jalan keluar bagi diri dia setiap kerjaan dia, sama ada bersangkut dengan dunia dia ataupun dengan akhirat kelak? Siapa lagi di kalangan kita suka dan lebih daripada ini lagi? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saning saya tanya 20 soalan. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, siapa yang suka nak dapat perkara-perkara yang saya tanya di atas tadi, bukan dan lain-lain lagi daripada segala-segala benda yang saya tanya di atas tadi, maka hendak dengar baik-baik, bukakan mata hati, sebab ini jawabnya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata, man shalla alayya wahidatan salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa-siapakah di kalangan umatku yang beriman salawat atasku, Nabi kata, sekali ya, maka Tuhan salawat atas dia 10 kali. Apakah salawat Tuhan atas hamba dia? Iaitu Tuhan memberi rahmat 10 kali. Riwayat yang lain, dan buang apung dosa dia 10, dan bui pahala pula 10, dan diangkat pula 10 darajat le syurga Isa. Riwayat Imam Ahmad bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, siapa-siapa yang berselawat atas aku, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka sentiasa para malaikat berselawat atas dia. Apa salawat malaikat atas kita? Ialah para malaikat semua sentiasa berdoa. Selama kita duk selawat atas Nabi, selama tu para malaikat duk berdoa kepada kita. Falyuqil dzalika aw liyukthir. Maka ikut munglah wahai manusia. Mu nak sikit pun sikit, mu nak banyak pun banyak, maka banyak lebih untung bagi diri kamu. Diriwayatkan daripada Abi Darda, seorang sahabat yang mulia, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda,
Man shalla alayya hina yusbih 10. Siapa-siapa yang mensalawat atasku ketika berpagi-pagi 10 kali. Ai lepas waktu subuh. Wa hina yumsi, dan waktu petang, ai lepas waktu asar 10 kali. Adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Nescaya wajib dia dapat pertolonganku. Wajib dia dapat syafaatku di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, riwayat oleh Imam Tirmizi bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata." Orang yang paling rapat sekali, dekat sekali dengan aku di akhirat kelak ialah orang yang paling banyak sekali salawat atasku, Nabi kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat Imam At-Tabarani bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10." Siapa-siapa mensalawat atasku sekali, maka Tuhan mensalawat akan atas dia 10 kali. Wa man shalla alayya 10, dan siapa mensalawat atasku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Tuhan mensalawat atas dia 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan siapa mensalawat atasku 100 kali, kataballahu baina ainaihi bara'atan minal nifaq wa bara'atan minan nar. Maka Tuhan tulis di dahi dia. Ai tulis maknawi, tak nampak kita ni, tapi hakikat tu ada. Tuhan tulis orang ni dah selamat daripada nifaq dan selamat daripada api neraka. Wa askanahu Allahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada, dan Tuhan akan mendudukkan dia di syurga esok dengan para orang mati syahid. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, diriwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi bersabda, "Kasratu dzikri was salati alai tunfil faqr." Bermula banyak zikir itu dan banyak salawat atasku itu, dia menolakkan kepapaan dan kepakiran dan kemiskinan. Tak akan berlaku fakir miskin bagi mereka yang banyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alai illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak siapa pun di kalangan umatku yang beriman dia wisalai kepadaku. Kita kata assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, maka ikut kita nak kata assalamu alayka ya Nabi Allah. Sama ada di depan kubur dia di Madinah dalam masjid, ataupun kita di sini kita kata assalamu alayka ya Rasulullah. Kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka malaikat Jibril ambil wakil sama Nabi jika kita jauh. Tapi jika ada depan kubur dia, Tuhan, Nabi kata apa? Raddallahu alayya ruhi, Tuhan memasukkan ruhku dalam jasadku semula. Aku hidup. Supaya apa? Hatta aruddahu alaihi salam, sehingga aku jawab salam dia. Aku kata wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gapo salam? Kita kata assalamualaikum, salam selamat sejahtera di atas kamu. Berlaku mintalah wimu selamat gitu. Maka Nabi pun jawab kepada kita wa alaikas salam, dan aku minta kepada Allah wa Tuhan menyelamatkan kamu. Maka siapa doa kepada kita? Rasulullah. Maka Rasulullah doa, Tuhan tak tolak sama sekali. Sebab itu membanyakkan salam kepada Nabi, supaya Nabi berdoa banyak kepada kita. Maka itu sebab bagi butung kita sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Lagi pula bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata as-salatu nurun 'alas sirat. Bermula salawat atasku ialah cahaya ketika kamu titi sirat, menapak sirat. Maka kamu boleh jejak atas dia. Maka begitulah sehingga panggil siapa kepada pintu syurga. Wa man shalla alayya yaumal jumu'ah, dan siapa-siapa salawat atasku pada hari Jumaat, sebagaimana kita berada pada hari ini hari Jumaat. Berapa kali? Zamanina marratan, 80 kali. Ghufira lahu
Ataupun ghafarallahu lahu dhunuba 80 aman. Nescaya Tuhan ampun dosa dia 80 tahun. Sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumil jumu'ah wa lailatal jumu'ah." Siapa mensalawat atasku pada hari Jumaat dan malam Jumaat mi'ata marrah, 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah. Nescaya Tuhan qada tunai hajat dia 100 hajat. Sab'ina min umuril akhirah wa 30 min hawaij ad-dunya. 70 daripada hajat-hajat yang berlaku di akhirat kelak, dan 30 daripada hajat-hajat dunia. Dan Nabi kata lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa-siapa yang mensalawat atas aku 1000 kali sehari semalam, maka tak akan mati sehingga dia nampak tepat ialah syurga esok. Ai belum dia mati, Tuhan hendak tepat le syurga esok dia kalau bagi siapa yang mensalawat atas Nabi setiap hari 1000 kali. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Nabi kata aktsirus salata alai, membanyakkanlah salawat atasku ni, fa inna salata alai zakatul lakum. Bermula sebab salawat atasku ni boleh menyucikan hati kamu yang cemar itu, boleh membersihkan kamu. Sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, membanyakkanlah salawat atasku, sebab salawat atasku ini ialah dinding yang besar yang akan sekat kamu daripada api neraka. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, semua soalan-soalan yang kita tanya pada awal khutbah tadi, 20 soalan lebih kurang, maka jawabnya satu sahaja. Dapat semua 20 soalan tadi, ialah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bermula faedah kelebihan salawat atas Nabi ada semua paling kurang 40 kelebihan. Ini saya wawi setengah saja, sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Seorang ulama nama Abdullah bin Hakam, suatu malam dia mimpi jumpa Imam Syafi'i selepas daripada Imam Syafi'i mati dah. Maka dia kata, "Assalamualaikum ya Imam, bagaimana kelakuanmu selepas daripada kamu mati? Apakah Tuhan balas kamu?" Maka jawab Imam Syafi'i dalam mimpi seorang ulama yang bernama Abdullah bin Hakam, dia kata, "Tuhan dah ampun dosa aku dan memasukku syurga dan meninggikan peringkat aku dari syurga. Seolah-olah aku ni dia panggil apa? Sambut sebagai aku ni pengantin baru," kata Imam Syafi'i. Maka tanya Abdullah bin Hakam, "Sebab apa benarkah yang menyampaikan kamu pada tempat yang tersebut, wahai imam kami?" Maka jawab Imam Syafi'i, "Sebab banyak salawat aku atas Rasulullah, dan setiap kalimah apabila aku tulis nama Muhammad, aku tulis di belakangnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab-kitab yang kukarang." Dan salawat Imam Syafi'i kita ada wiridnya ialah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ini ya salawat Imam Syafi'i. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, lihat seorang yang saleh daripada hamba-hamba Allah dalam mimpinya, iaitu seorang manusia yang huduh rupa, busuk bahunya, takut kelih kepada rupa dia, sehingga bergetar seorang ulama yang tersebut nampak rupa ni dalam mimpi dia. Maka dia tanya, "Siapa engkau ni? Mari dalam mimpiku lah." Maka dia jawab rupa tadi yang dia nampak, "Saya ialah amalan kamu yang buruk yang kamu derhaka kepada Allah. Ini ialah maksiat yang kamu buat." Ini rupa dia. Maka dia pun takut, maka dia pun tanya lepas pada tu pula, dia kata, "Bagaimanakah aku nak menyelamatkan dari kepada kamu?" Maka rupa saat ini jawab, "Bil iktsari bis salati ala Nabi sallallahu, membanyakkanlah salawat atas Nabi, maka engkau boleh selamat daripada aku." Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu ini semua kebaikan di depan kita sekarang, bahkan dalam tangan kita. Maka jikalau seorang di kalangan kita kehendak, maka ambilkan. Beramalkan dengan kelebihan ini, dengan membanyakkan salawat atas Nabi dalam hidupnya.
Dan apabila seorang beramalkan dan lobo-lobokan kepada kelebihan yang kita rakyat di atas tadi, nescaya dia bahagia dalam hidup ni dunia, dan lebih bahagia lagi di akhirat kelak dalam syurga nanti. Dan sebaliknya pula, bagi siapa dengar dah tapi dia tak suka, dia tak mau, maka dia tinggalkan, tak beramalkan, maka orang ni rugi saja dalam hidupnya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tidak celaka sama-sama sekali. Tak celaka sama sekali. Demi Allah, wallahi tak celaka sama sekali bagi siapa yang hidup dengan membanyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinkanlah, bahkan bagi siapa yang melazimi dan membanyakkan salawat atas Nabi dalam hidupnya, siang dia dan malam dia, nescaya akan dibuka kepada dia pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, dan akan ditutup pintu-pintu neraka dalam hidup dia dan selepas daripada dia mati. Maka ini sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagaimana kata para ulama, bermula selawat ialah anak kunci syurga dan anak kunci bagi hampir seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, marilah kita pakat-pakat mari jemur pintu ni, pakat-pakat mari ambil anak kunci ni, supaya kita jadi termasuk dalam golongan manusia yang berjaya di akhirat kelak. Bahkan dunia pun kita bahagia. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya mensudahi khutbah saya pada hari ini dengan satu kisah yang berlakunya dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, pada suatu hari aku bertawaf di depan Kaabah dalam Masjid Al-Haram, tiba-tiba ada seorang muda mari dan tawaf dari paling dekat aku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, raja di segi ilmu hadis tak ada siapa tindih di masa dia. Maka tiba-tiba selepas tawaf, maka pemuda dia tilik-tilik kepada dia. Sebab apa? Nampak heningnya, nampak bagusnya, cerah cuacanya, mukanya bagusnya orang. Maka selepas daripada tawaf, maka dia mari tanya, maka siapa engkau? Maka jawab Imam Sufyan, saya Sufyan Ats-Tsauri. Maka kata pemuda tadi, Allah lama dah aku cita-cita nak berjumpa. Aku masih berdoa kepada Allah aku berjumpa kamu. Maka hari ini alhamdulillah aku boleh berjumpa kamu. Maka ya Imam, saya suka nak rakyat satu perkara kepada engkau. Iaitu sebenarnya saya ni mari kepada Mekah dengan bapa saya. Mari nak buat haji. Maka berjumpa ni, kisah ni berlaku pada musim haji. Maka tiba-tiba ayah saya berlaku sakit tengah jalan dan mereka panggil mati tengah jalan. Ayah dia. Maka dah buci perut. Mata pun mereka panggil bersinar. Nah, lagi pula hitam warna muka dia. Maka dia kata, aku maning ayahku. Itu dia. Maka aku kelih kepada muka ayahku, takut sebab hitamnya muka. Maka sebab aku tahu bahawa ayahku ni banyak buat maksiat, banyak derhaka kepada Allah. Maka selepas daripada aku kafan dia dan aku tunggu-tunggu supaya ada orang mari semaya nanti waktu orang panggil apa Zuhur, sebab orang panggil mati ni tak hafal waktu Zuhur, maka tak ada orang nak semaya. Maka tunggu semati orang mari semaya berjemaah, maka kita tupai semaya mayat atas ayah dia. Tunggu. Maka tengah-tengah tunggu, aku pergi menyerah, berseling. Dan dalam mimpi aku nampak bahawa ada seorang yang begitu cantik rupa dia, jangoknya, eloknya, cerah cuacanya, penuh cahaya nur saya saja. Dan naik kuda putih mari. Maka dia turun, mari sama mayat ayahku. Maka dia buka mayat ayahku. Maka dia kelih kepada muka hitam, maka dia ambil tangannya sapu muka ayahku. Tiba-tiba nur putih semua hilang, ribang hitam-hitam di muka ayahku. Maka dia paling nak kelih lagi. Maka aku kata, hei kalau siapa mu buat apa dengan ayahku? Bagaimana muka ayahku cerah cuaca selepas daripada hitam? Maka siapa kamu? Dia tanya orang yang mari sana. Maka jawab orang yang datang atas kuda tadi, mu tak kenal aku? Mu tak kenal aku siapa ni? Dia tak, saya tak kenal. Maka jawabnya, saya ialah Muhammad bin Abdillah. Saya ialah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya mari ni sapu muka ayahmu yang hitam menjadikan putih. Sebab ayahmu semasa dia hidup walau dia banyak maksiat tapi dia banyak salawat atasku. Maka hari ni aku mari tolong dia dan akhirat kelak mu tahukan wahai anak aku akan tolong ayahmu akhirat kelak. Sebab dia membanyak salawat atasku. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ini pintu kebahagiaan, pintu kejayaan. Maka segerakanlah mari kepada pintu ini, membanyakkanlah salawat atas Nabi. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan beranak dia, maka kita mengembirakan Nabi dengan membanyak kita salawat atasnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin wa sallim wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر واعلم أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang membanyak salawat atas Nabi Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan mereka yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan manusia yang dapat makan air dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi yang banyak salawat atasnya dan banyak salam atasnya, dan menjadikanlah sebab itu jaya kami di dunia kami dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.